Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kempen Brunei Unified dijangka dapat meningkatkan kesedaran mengenai penjagaan kesihatan dan kesejahteraan masyarakat di samping menyahut matlamat Wawasan Negara 2035 serta hidup dalam norma baharu. Kempen anjuran Kudos Event Management Services tersebut diadakan di The Mall, Gadong. Perasmian kempen disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daud Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Terdahulu diadakan forum perdana bertajuk Ya Tahtu bertemakan penguatkuasaan undang-undang atau enforcement laws yang disampaikan oleh Awang Haji Arfian bin Haji Abdul Kadir, penolong pegawai kastam Jabatan Kastam dan Eksais di Raja Brunei, Awang Muhammad Abu Nur Syamsul bin Haji Awang Muhammad, Ketua Pegawai Narkotik, Biro Kawalan Narkotik dan Awang Haji Zunaidi bin Jumaat, Timbalan Ketua Pegawai Penguatkuasa Agama Kementerian Hal Ehwal Agama. Serta memelihara agama Islam dan kerasa dalam menangani isu-isu penyalahgunaan dadahan ini. Seperti Jabatan Perdana Menteri. Brunei Unified merupakan kempen bersepadu dan usaha kerjasama dengan beberapa agensi kerajaan, badan-badan bukan kerajaan, belia-belia dari beberapa buah sekolah menengah dan institusi-institusi pengajian tinggi di negara ini. Kempen juga diisikan dengan program-program kemahiran diri, antaranya kemahiran asas pengucapan umum dan menghasilkan kertas kerja. Kempen diadakan selama 6 hari sehingga Ahad ini bermula pukul 9 pagi hingga 9.45 malam. Suruhanjaya Tinggi British di negara Brunei Darussalam menghoskan tayangan filem Alive on a Planet oleh Sir David Attenborough. Filem tersebut menyokong sidang parti-parti COP26 yang menggesa perlunya bagi negara-negara melindungi dan memulihkan habitat asli dan ekosistem bumi. Tayangan diadakan di Pusat Seni Sekolah Antarabangsa Cerudong. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Juruterawang Haji Suhaimi bin Haji Ghaffar, Menteri Pembangunan. Dokumentari berkenaan memaparkan kesan langsung impak kemanusiaan ke atas alam semula jadi dan menyampaikan mesej harapan bagi generasi masa hadapan. Juga hadir ahli majlis mesyuarat negara dan ketua-ketua perwakilan asing ke negara Brunei Darussalam. Perkembangan situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam, 4 kes aktif masih dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan, manakala tiada kes baharu jangkitan COVID-19 dicatatkan kemarin. Dalam siaran akhbar mengenai perkembangan situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam, Kementerian Kesihatan memaklumkan jumlah keseluruhan kes jangkitan 182 kes dengan kes sembuh seramai 175 orang. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei lalu, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 41 kes. 463 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori, manakala 12,665 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. Sementara itu, 271 sampel ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan, menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020, 94,318 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini, layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Sementara itu, Kementerian Kesihatan memaklumkan mengenai penutupan sementara bagi ujian swab di Kompleks Sukan Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha dan Talian Nasihat Kesihatan 148. Kita ikuti maklumat mengenainya.
Bengkel melukis bertemakan persahabatan dan keamanan diadakan bersempena ulang tahun Hari Kemenangan Revolusi Islam dan Kebangsaan Iran. Acara anjuran Kedutaan Republik Islam Iran itu berlangsung di Galeri Joad Bangunan Fitness Zone Kampung Kulab. Hadir Puan Yang Terutama Humaira Rigi Ziroki, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Islam Iran. Juga hadir Pengiran Zamri bin Pengiran Haji Bujang yang di-Pertua Semata Brunei. Kira-kira 20 peserta terdiri daripada 17 pelajar Semata Brunei dan 3 pelajar Iran menyertai aktiviti tersebut. Aktiviti melibatkan pembuatan pelbagai jenis seni. Dalam temu bual bersama Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Islam Iran, antara lain menjelaskan acara diadakan sebagai sebahagian dari projek masyarakat kedutaan tersebut. Ia dihasrat dapat memberikan peluang kanak-kanak autistik untuk mengembangkan kemahiran dan keupayaan masing-masing selain menggalakkan mereka untuk meluahkan perasaan mereka dalam cara yang positif iaitu melalui bengkel melukis. In conjunction with the 42nd anniversary of the victory of the Islamic Revolution and Iran National Day, we decided to hold this friendly painting workshop with autism students because we would like to make a very important awareness for society. They can have a normal and a happy life. Nikmat kesihatan itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa Taala yang wajib kita syukuri. Antara cara mensyukurinya ialah dengan menjaga kesihatan tubuh badan dan mengamalkan cara hidup sihat. Perkara itu antara yang disentuh dalam forum yang bertajuk Mensyukuri Nikmat Usia Majlis Ilmu 2020 yang diadakan di Dewan Utama Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong. Forum diungkapkan bersama oleh Kementerian Kesihatan, Kementerian Hal Ehwal Agama, Universiti Islam Sultan Sharif Ali dan Kolej Universiti Perguruan Agama Sri Begawan di bawah jawatan kuasa kerja acara sampingan bagi sambutan Majlis Ilmu 2020. Hadir Yang Berhormat Awang Haji Ramli bin Haji Lahid dan Yang Berhormat Awang Haji Abdul Wahab bin Apong, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Forum disampaikan oleh 3 orang ahli panel terdiri dari Awang Haji Samali bin Haji Adam, Pengarah Pusat Perhubungan Awam dan Antarabangsa, Universiti Islam Sultan Sharif Ali, Dr. Muhammad Nur Hasanuddin Abdullah bin Abdullah Kelali, Konsultan Geriatrik, Kementerian Kesihatan dan Nurul Bazila binti Haji Ali, Jurupulih Cara Kerja Kementerian Kesihatan. Forum juga menyentuh mengenai nikmat sewaktu sihat dan lapang yang perlu digunakan dengan sebaik mungkin dari segi perspektif Islam, di samping meningkatkan tahap kesihatan mental dan rohani secara menyeluruh. Selain forum, pameran berkaitan dengan kesihatan juga diadakan di samping beberapa aktiviti seperti pemeriksaan kesihatan dan kuiz kesihatan. Pameran dibukakan kepada orang ramai sehingga hari ini bermula pukul 9 pagi hingga 12 tengah hari. Bagi maklumat mengenai acara-acara dan aktiviti-aktiviti yang akan diadakan sempena Majlis Ilmu 2020, orang ramai boleh melayari laman sesawang www.majlisilmu.gov.pn dan media sosial rasmi Majlis Ilmu 2020. Sejak 18 tahun lalu, Syarikat Latihan Megamas dan Institut Pendidikan Teknikal Brunei IBTE telah bekerjasama menawarkan latihan kepada belia Brunei dalam industri maritim. Sehingga kini lebih 16,000 belia telah dilatih di bawah kerjasama tersebut. Sehubungan itu, satu lagi memorandum persefahaman ditandatangani antara syarikat berkenaan dengan IBTE, kampus Jeffrey Bolkiah di syarikat berkenaan. Menandatangani bagi pihak syarikat Megamas, Awang Muhammad Firdaus bin Iswandi, pengurus am syarikat berkenaan. Manakala IBTE ditandatangani oleh Dr. Haji Zamri bin Haji Sabli, Ketua Pegawai Eksekutif IBTE dan Dr. Suhaimi bin Haji Abdul Wahab, Pemangku Pengetua Kampus Satelit. Di bawah MOU tersebut, kedua-dua organisasi akan bekerjasama dalam menyediakan beberapa kursus maritim di syarikat berkenaan. 7 finalis akan berentap di pertandingan Best 914 kali ke-16 Anjuran Pelangi FM.
Pertandingan tersebut menjadi platform bagi penyanyi tempatan mencipta nama di persada industri seni di negara ini. Pertandingan peringkat akhir itu akan berlangsung di Dewan Raya Radio Televisyen Brunei RTB di Ibu Negara malam ini. Dalam temu bual bersama dengan Nur Hawada binti Ramli, penerbit eksekutif program tersebut menjelaskan program ini bermula dari satu segmen vokal yang disiarkan langsung melalui radio bagi mencari pemenang mingguan, seterusnya pemenang bulanan dan terakhir berentap di program tahunan. Siapakah bakal menjadi juara Best 914 ke-16? Adakah Aris? Rini? Sebetulnya Best 914 pada mulanya disiarkan secara langsung di radio sahaja, tetapi kami berusaha untuk menaiktarafkan lagi program ini dengan menerbitkannya secara langsung di TV. Dan dengan tercetusnya idea ini, maka kami berkolaborasi dengan unit reality TV dan akhirnya kami dapat mencapai impian dengan menerbitkannya kerjasama antara TV dan radio. Sementara itu, menurut penerbit program ini, pelbagai persiapan dan persediaan telah dilakukan seperti pemilihan lagu dan sesi bergambar. Dayang Lydia binti Johari juga menjelaskan program ini nanti akan mengikuti SOP yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan. Pastinya kami pun mengambil inisiatif untuk mengikuti standard SOP yang telah pun ditetapkan dan pastinya acara di Dewan Raya ini akan mengikut standard tersebut. Para yang akan datang pun cuma yang dijemput sahaja. Okey, dan pastinya apabila yang macam ini untuk memuaskan hati pendengar dan juga penonton, ianya akan disiarkan secara live kalau selama ini di Pelangi FM saja, tapi akan disiarkan di RTB Aneka dan juga RTB Go Live. Orang ramai bolehlah mengikuti Best 914 malam ini melalui Pelangi FM, RTB Aneka dan RTB Go Live pada pukul 8 malam. Harapan saya Best 914 akan dapat diterima ramai dan menjadi inspirasi kepada para belia kita ni untuk lebih mudah membuka hati mereka menyertai pertandingan nyanyian terbitan Pelangi FM. Jadi harapan kami, kalau bis kita ada bakat menyanyi, jangan malu, hubungi ke Pelangi FM dan selepas itu kalau terpilih akan ke final Best 914 dan selepas itu boleh jadi artis. Pelangi FM pun akan menyediakan hadiah-hadiah menarik termasuk rakaman lagu. Sebanyak 1,120 kg daging mentah dan 191.2 kg hati buyah berjaya dirampas semasa operasi bersepadu yang dijalankan oleh pegawai-pegawai penguatkuasa bahagian kawalan makanan halal Jabatan Hal Ehwal Syariah. Operasi diketuai oleh Jabatan Kastam dan Eksais Diraja Brunei itu dijalankan di kawasan Mentiri pada 5 Februari lalu. Dalam siaran akhbar, Jabatan Hal Ehwal Syariah menjelaskan ketika operasi, daging mentah jenama Alana dan hati buyah jenama Greenlia yang ditinggalkan di kawasan luar sebuah rumah di Kampung Pangkalan Sibabau, Mentiri ditemui. Kesemua barang rampasan tidak mempunyai tanda halal Majlis Ugama Islam Brunei yang dipercayai dibawa masuk ke negara ini tanpa permit import halal dan kes tersebut diserahkan ke Jabatan Kastam dan Eksais Diraja untuk tindakan selanjutnya. Sebarang maklumat mengenai kegiatan penyeludupan daging mentah boleh dilaporkan ke bahagian kawalan makanan halal Jabatan Hal Ehwal Syariah melalui talian hotline 716-6222 atau mana-mana pejabat bahagian kawalan makanan halal di setiap daerah.